Pertama kita akan baca graf dulu lah, baca apa soalan dia. Okey, jadual di bawah menunjukkan nilai pun boleh ubah bla 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 dihubung dengan persamaan Y dengan QX tambah P per QX. Okey, ini bukan linear, persamaan kita ni nanti kita kena tukar. Kemudian kita ada bagi jadual daripada eksperimen. Salah satu nilai Y adalah tersalah catat. Okey, gunakan skala 2 yang kepada 5 unit pada kedua-dua paksi. Plot graf XY melawan X kuasa 2. Plot graf XY melawan X kuasa 2. So kat sini soalan dia tak ada cakap bina jadual. Tak ada. Awak kena faham sendiri. XY melawan X kuasa 2. XY tu adalah Y besar kita. X kuasa 2 ialah X kita. So, ni ujung peta graf. Kita buatlah Y besar dengan X besar. Y besar kita adalah XY. X besar kita adalah X kuasa 2. Okay, dan isikanlah XY maksudnya X darab Y. X kuasa 2 maksudnya kita kuasa 2 kan. So nak buat yang mana dulu? Kita buat yang kuasa 2 dululah. So 2.5 kuasa 2. 6.25. Kira sekali cepat. 3 kuasa 2, 9. 3.5 kuasa 2. 12.25. Ingat 2 tepat perpuluhan je. Okay, next ialah 4. 4 kuasa 2, 16. 4.5. 20.25. Next one ialah 5 kuasa 2 ialah 25. Saya tak pakai membaris pun, tapi kerja saya kemas lah. Awak tak pakai membaris, kerja kemas lah Tapi jangan terlalu kemas nak pakai membaris tu, sengit sikit pun tak boleh. Okay, XY lah. Kita darabkan X dengan Y tu. 2.5 darab 1 ialah 2.5. Kemudian 3 darab 2.7. 3 darab 2.7 ialah 8.1. Kemudian 3.5 darab 4.1. 14.35. Kemudian 4 darab 6.5. 26. 4.5 darab 6.8. 30.6. Kemudian 5 darab 8, 40 lah. Okay, dah siap? Okay, next adalah kita menggunakan kalkulator untuk mengira M dan C kita. So, kita tulis atas ni M apa, C apa. Guna kalkulator. Okay, revise balik. Ini kalau awak selalu buat latihan ni, sekejap je awak buat benda ni. Okay, so awak ikut step ni lah, mode, regular regression. So saya akan guna kalkulator kelas W saya lah. Okay, pilih menu, pilih 6, menu, pilih nombor 6, pilih nombor 2, masukkan X dan Y. Okay, X kita ialah 6.25, 9, 12.25, 16, 20.25, 25. Okay, Y kita ialah 2.5, 8.1, 14.35, 26, 30.6. Okay. Kemudian tekan option. Pilih nombor 4, equation. Okay, terus dapat jawapan. So, jawapan yang saya dapat ialah 9.63 untuk pintasan Y, 9.63. Cerunan dia ialah 2.021. Okay, yang guna kalkulator biasa dah dapat belum? Sama tak? Ke saya yang salah? Kalau dapat sama, tolong raise hand. Dia masih mengira.
Saya rasa macam saya punya salah masuk. 25, 40. Faris Haikal dapat berapa? Boleh komen tak? Nak tengok sikit dapat berapa? Saya punya tak sama dengan buku. Oh sorry, saya tak nampak, silau. Negatif 9.63. Okay. Ada negatif. Sorry, silau lampu atas ni. Okay, yang lain dapat sama. C kita negatif. Negatif 9.63. Kecerunan kita lebih kurang 2.021. Okay, Adam kata dapat. Okay. Okay, next one adalah kita akan melukis paksi kita dengan skala yang betul. So, perancangan kita adalah kita tengok pintasan Y kita ada negatif. Walaupun dalam jadual nilai kita tidak ada negatif. Tengok jadual kita tak ada negatif. Tapi pintasan Y kita ada negatif. Jadi kita kena ambil benda tu lah. So, pintasan Y kita mesti ada negatif. Okay, so kita nak buat apa? 2 cm kepada 5 unit. Kita check dulu. Okay, untuk Y ni sampai 40. Dan kita perlu includekan lebih kurang negatif 10. Sebab kita dapat negatif 9, kita kena ada negatif 10 dalam graf kita. So boleh tak sampai 40, kita kira lah daripada bawah ni, boleh tak? Jangan buat bawah sangat ni. Okay, katakan sini negatif 10. Cukup tak sampai 40? Negatif 10 dia 5, 5, 5 kan? Negatif 10, negatif 5, kosong. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Banyak lagi kat atas ni. So saya tak nak buat bawah sangat. Saya buat dekat selang atas ni sikit. Inilah. Kita buat bawah sangat ni sebab kod-kod tak cukup sampai belah atas kan. Okay, kita buat dekat sini negatif 10. Okay, tapi X kita cukup tak kalau nak sampai 25? Kan kosong sampai 25, 5, 5, 5. So saya kira kalau saya buat sini sini negatif 10, negatif 5, kosong. Kosong, 5, 10, 15, 20, 25. Okey, cukup. So, tak ada masalah nak lukis graf. So, 5, 5, 5 Negatif 10, negatif 5, kosong. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, last one ialah 40. Garis dan senggat. Tiada senggat Tak ada senggat. Kalau nak baca silinder punya kad pun bermasalah. Ukuran mesti ada senggat. Baru kita tahu kat mana. Pembaris kalau tak ada senggat, problem kan? Okay, so dekat paksi X dia kosong sampai 25. 5, 5, 5. So 5, 10, 15, 20, 25. Saya buat sampai 30 lah. Okay, nak garis. Saya jawab slow-slow macam ni, lepas ikut teknik menjawab ni supaya saya tak ulang lagi lah. Nanti bila SPM tak payah saya nak ulang, dah tahu sendiri. Saya tak tahulah kelas 4B macam mana belajar Saya tak ambil tahu pula. Saya nak tahu lulus je. Okay, so ini adalah graf saya. Ikut skala yang betul. 2 cm kepada 5 unit. So tengok betul lah Okay, next one kita plotkan graf kita. So yang pertama ialah 6.25. 6.25. Macam nak baca graf ni? Satu kotak ni satu kan? Ke tak? Okey, dua kotak ni satu. 0, 1, 2, 3, 4, 5. So maksudnya dua kotak kecil mewakili satu. Okey, so kita nak 6.25. 5, 6. Lepas tu 7. 6, 7, tengah-tengah dia ialah 6.5. So sebelum sikit 6.5 lah. Pandai-pandai lah buat-buat Okey, 5, 6. Bila 6, 7, tengah-tengah dia 6.5. So kita nak 6.25. So tengah-tengah lagi. 6.25 tengah-tengah lebih kurang lah. Dengan 2.5. 0, 1, 2. 2.5. So sini. Okay, so macam nak baca kan dua kotak mewakili satu. Saya akan kira lah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okay dah, dua kotak mewakili satu. So nak 6.5, 5, 6, 7. So tengah-tengah tu adalah 6.5. So awak nak 6.25 lebih kurang 6. Tengah-tengah daripada 6 dengan 6.5 tu.
Okay, lepas tu 2.5, 0, 1, 2, 3. So 2.5 tengah-tengah. Okay, next ialah 9 dengan 8.1. Sini 9. Dua kotak mewakili 1, 9 dengan 8.1. 5, 6, 7, 8. Lebih kurang kat situ lah. 8.1. Okay, next one ialah 12.25, 10, 11, 12. 12.25 tengah-tengah ni dengan 14.35. Okay, 14, 10, 11, 12, 13, 14. 14.25 nak 14.35. Lebih kurang sini lah, nak dekat 15. Okay, next one ialah 16 dengan 26. Okay, 16 ni 15, dua kotak. Mewakili 1 unit, so 15, 16, 16 dengan 26. 16, 26 ni 25, dua kotak lagi 26. Okay, next one 20.25, 20, 21, so tengah-tengah ni lah. 20 dengan 21 tu tengah-tengah dia, 20.25 dengan 30.6. 30.6. Ni 30, ni 31. So 30.5 tengah-tengah, so lebih kurang kat situ je lah. Okay. Next one, last one ialah 25 dengan 40. Sini 25, 40. So sini ni paling senang nak catat. Okay. Settle. Kemahiran membaca graf ada buat graf fungsi tingkatan 2. Kalau ikut betul-betul apa cikgu awak ajar, insyaAllah awak boleh buat senang je nak baca graf. Buat graf ni tak lama pun. Okay, dah siap? Kita akan buat garisan penilaian terbaik. So, kita akan main-main dengan pita sawal kita yang dapat guna kalkulator ni, negatif 9.63. So, jangan lari daripada nombor yang macam ni lah. So, maksudnya dia ada dekat negatif 10 kat bawah ni. Awak pusing-pusing kat sini je lah. Awak tengok mana yang awak boleh kena. Semua titik yang tak kena tu dekat dengan garis dan bertabur secara seimbang. Ambil pembaris panjang awak. Okey, main-main dekat negatif 10 atau negatif 9 kan. Okey. Kalau negatif 10, okey, 1, 2 kena, 3 nak dekat. 3. Okey, bawah sikit. Sebab guna pensel kecil lah. Dua, tiga, empat, lima dekat atas. Okey. Dekat dengan garis, so negatif 10. Okey, so sambungkan line. Orang yang ada buat apa nama tu, grafik komunikasi teknikal, saya rasa tak ada masalah tu yang ini. Cepat je lah buat. So saya rasa ini adalah garisan penilaian terbaik yang saya dapat buat sebab ada 1, 2 tak terkena garis, satu belah bawah, dia dekat dengan garis tapi dia belah bawah, satu lagi yang atas ni dia duduk atas. Okay. Okay, bila awak buat garisan jangan ada berlapis-lapis. So one shot terus garis. Awak yakin itu adalah penilaian terbaik awak, terus garis. Okay, dah siap. Okay, kemudian next step kita akan cari kecerunan dan pintasan Y daripada graf. Kita cari C kita cari M. Jangan gunakan kalkulator, kita baca yang kita punya. So kat sini saya punya ialah negatif 9.95. Okay, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9. So, negatif 9.25. Kan? 9.55 ke 9.5? Negatif 9.5, sorry. Negatif 9.5, negatif 9, negatif 9.5.
Okay, so cari kecerunan dia pula. Okay, ambil 2 titik yang mana yang awak senang nak baca. Okay, jangan terlalu kecil lah. So, kat sini saya baca 10 dengan 10. Yang ini 15 dengan 20. Okay, lagi satu, baca kecerunan tu daripada graf awak atau garisan awak. Jangan ambil daripada jadual. Lupa saya nak bagi tahu. Jangan kira kecerunan daripada jadual, daripada titik jadual, sebab tak semestinya garisan tu akan melalui titik tu. Okay, kalau tak lalu macam ni tak lalu kan, awak pergi ambil titik ni, so awak punya pengiraan tak accurate lah. Awak kena baca pada graf, itu awak belajar masa fizik kan, awak baca pada graf, awak tak ambil pada jadual. Melainkan kalau titik tu kena dekat garisan yang awak buat. So baca daripada sini, ambil lain selain pada jadual. Okay, so kita akan buat Y1 tolak Y2. Okay, 20 tolak 10 bagi dengan 15 tolak 10. Cerunan akan jadi positif lah, garisan dia condong ke atas macam tu. 20 tolak 10, 10. 10 bahagi 5, 0.2. Okay, kecerunan dia 2. Okay, dah siap yang ni. Daripada graf dah siap, daripada persamaan pula. Okay, lupa nak label. Sini apa? X kuasa 2. Inilah XY. Okay, daripada persamaan kita, Y sama dengan QX tambah P per QX. Okay, so kita kena tukarkan kat linear ni kepada linear menggunakan hukum linear. Kita dah ada hint kita nak ada XY dekat Y besar kita. Yang ini ada X kuasa 2. So dekat sebelah ni, kiri awak ni, Y ni ada Y saja, dia tak ada X. So kita akan darabkan semuanya dengan X. So kita M lah Y besar kita ni nak jadikan XY. So kita darab dengan X. So dia akan jadi XY, QX darab X. Okay, ni semua darab dengan X. Darab X, darab X. So QX jadi QX kuasa 2. Okay, X atas, X bawah boleh potong. So dia akan ditambah P per Q. So kat sini dah jadi hukum linear tak? Dah. So ini Y besar kita. Ini X besar kita. So samalah dengan kita punya paksi X, paksi Y. Okay, so the leftover is M. Dan ini ialah C. Okay, setakat ni boleh ikut. Tengah buat sama dengan saya kan? Okay, kalau okay boleh raise hand. Okay, belum? Tengah kat mana tu? Tengah masih melukis graf ya. Dia kata tadi salah satu nilai Y adalah tersalah catat. So saya pasti ni adalah nilai yang tersalah catat sebab dia terlalu jauh dengan garis. Saya boleh kena semua titik, ada 1, 2 tak kena titik, tapi atas 1, bawah ni tak kena titik, dia duduk belah bawah. So yang ini saya tak boleh buat apa, maknanya ini adalah nilai yang tersalah catat yang dia bagi tahu dalam soalan. So jangan risau kat sini, jangan nak buat, nak kena semua titik sampai lama sangat buat garis punya yang terbaik. Awak kan dah ada hint pintasan Y, so awak main-main dekat negatif 10 ataupun negatif 9 lah. Area sini. So awak adjust lah awak pembaris panjang awak ni, adjust kan. Okay, boleh? Dah siap belum? Okay, kalau siapa-siapa yang dah siap, tolong raise hand eh. Saya rasa mesti awak start dekat plot titik ni lambat. Lepas tu nak buat garisan lurus penuh yang terbaik. Semua tu bendanya kemahiran lah, tekniknya. Selalu buat benda tu akan jadi kacang lah. Saya tak adalah buat selalu sebab saya tak ambil SPM kan. Tetapi sebab saya mengajar, saya akan jadi laju lah saya buat ni. Sebab setiap tahun saya kena buat. Okay, masih belum ada yang raise hand. Tak siap lagi eh. Siapa yang nanti screenshot ni tolong sendkan saya eh. Saya nak buat report.
Okey, orang lain tadi laju ni, kenapa lambat sangat ni? Okey, cepat. Muaz Wafi dah siap belum? Belum. Siapa lagi yang selalu raise hand? Navindran. Siapa lagi ada kat sini? Ainin. Dah siap belum? And Darwish, Farish Haika, Intan Suhana, Irfan, Lutfi, Akil Zafran, Haziq, Alia Najla, Alia Farha, Isa Ariana, Zuhani, Yustina, Yasmin, Azika, Hanifani, Arisha, Trinurai, Putri Saira, Putri Nur Alia, Kristina, Revan dengan Nasmin. Macam mana? Okey tak? Ada masalah, concern, apa-apa concern boleh tulis kat ruangan komen, beritahu apa yang awak tak tersangkut ke apa ke. Tak bagi tahu orang tak tahu lepas tu orang jalan je, lepas tu kau komplain je tahu. Okey, Farish Haikal dah rest ni, dia dah siap sampai ke daripada persamaan. Okey, yang lain Okey, Adam pun dah rest hand. Okey, very good. So saya tak show sendiri. Lagi-lagi orang lain dah siap plot buat penyuaian terbaik. Cikgu kalau 2 titik tak kena boleh ke? Kan tadi saya punya pun tak kena 2 titik. Saya tak kena 2 titik. Sini 1 tak kena. Yang atas ni tak kena 1. Apa garisan penyuaian terbaik? Okey, hint dia kat sini. Negatif 10 lah sebab awak dah kira kalkulator kan. Kita sampai awak negatif 9.6. So awak main-main kat area sini lah. Janganlah jauh sangat pitasan Y awak. Jangan awak buat dekat 5 sebab semata-mata awak nak kena semua titik. Kalau kita saya tak ajarlah pintasan Y guna kalkulator, kau buat je lah short sendiri. Okay? Yang itu panduan kita. So maksudnya kita main-main dekat area sini. Kalau boleh lah sebabnya memang sepatutnya kena kat sini je. Jangan atas ke dengan bawah ke kan. Area-area sini sikit. So bila awak tahu awak punya pintasan Y yang ada, kalkulator bagi tu yang betul-betul kalau guna software. Okay, maknanya yang betul-betul komputer punya style lah. So awak nak menghampiri komputer tu kita avoid human error kita ni. So kita main-main area sini. Bila kita main, pembaris guna pembaris yang ni. Sebabnya dia dapat yang Luxina tu boleh nampak mana tak kena, mana kena, mana duk atas, mana bawah. So awak adjust awak punya pembaris. Mana yang paling banyak awak dapat kena. Dan kalau tak kena mesti dekat dengan garis. Dan kalau yang tak kena tu yang dekat dengan garis tu seimbang atas bawah. So maksudnya ni bila saya garis, saya tak kena 2 titik dekat sini. 2 titik tu, titik yang pertama titiknya belah bawah, duduk belah bawah. Titik yang kedua tak kena ni, dia belah atas garisan. So maknanya seimbang. Okay, satu bawah, satu atas. So saya rasa penyuaian saya dah terbaik yang semampu saya buat. Okay. Sebab tu kita cari graf kita, kita baca kat sini berapa. So saya baca graf saya negatif 9.5. Kecerunan saya kena guna kecerunannya ni lah, ambil 2 titik daripada atas graf ni. So ambil tolakkanlah Y1, Y2 ni. Lepas tu daripada persamaan tengok balik soalan. Soalan dia yang ini. So kita ada hint paksi Y kita dengan paksi X kita. So kita cuba aim dapatkan paksi tu. So kat sini saya dah dapat. So dah dapat graf, dah dapat persamaan. Next step adalah kita akan bandingkan. Tu 3 step yang memang awak kena buat. Okey, bandingkan kecerunan kita yang daripada graf dengan kecerunan yang daripada persamaan. Okey, so persamaan kita Q. Q ni mewakili kecerunan. So Q dekat graf kita ialah 2. Okey, Q sama dengan 2. Okay, next one adalah pintasan Y kita. P per Q ni, positif P per Q ni adalah pintasan Y kita. Daripada graf, kita dapat pintasan Y kita ialah negatif 9.5. So kita tulislah kat sini P per Q sama dengan negatif 9.5.
5. So yang Q ni ialah 2. So kita gantikanlah Q2. Ni kita dapat Q2, so kita gantikan 2. So P per 2 sama dengan negatif 9.5. So P sama dengan, darabkanlah negatif 9.5 darab dengan 2. So dapat negatif 19. So kita dapat P, kita dapat Q. Kita patah balik soalan. Adakah kita dah menjawab semua soalan? KA kita dah lukiskan graf. B kita gunakan graf untuk menjawab soalan berikut. Nombor 1 ni kita tak jawab lagi. Tapi nombor 2 kita dah jawab. Cari nilai P dan nilai Q. So kita dah dapat nilai P dengan nilai Q. Okey, yang satu lagi soalan kita belum jawab. Nyatakan nilai Y. Nyatakan nilai Y yang tersalah catat dan hitungkan nilai sebenarnya. Okey, ingat, nyatakan nilai Y. Awak kalau baca koordinat ini bukan nilai Y, tapi ini nilai XY. Kalau awak baca graf awak, ini bukan X, tapi ini X kuasa 2. Okey, jadinya yang tersalah catat ni yang jauh pada graf awak ni. Ni tersalah catat. Nyatakan nilai Y yang tersalah catat. Okey, nyatakan nilai Y yang tersalah catat. So kat sini berapa nilai Y dia? Ni titik yang keberapa ni? 1, 2, 3, 4. Titik yang keempat. 1, 2, 3, 4. So maksudnya ni 16 dengan 26. Okay, kalau kita baca koordinat dia 16, 26, ini kita punya koordinat X kuasa 2 dengan X, Y. Okay, so 26 ni ialah XY. Okay, so nilai yang tersalah catat tu 26. So XY sama dengan 26. Kita tak baca Y tau, kita baca XY. Paksi Y kita ni XY. So 26 tu ialah XY. Awak nak Y sahaja. So Y berham dengan 26 per dengan X. X kita berapa? X kita ialah 4. So 16 ni kan X kuasa 2. X kuasa 2 16 kan? So X tu ialah 4. So 26 bahagi dengan 4. Okay, Y yang tersalah catat ialah 26 bahagi 4. Ataupun boleh baca daripada kalkulator kot. Daripada jadual betul tak? 13 per 2. 6.5, betul lah, 6.5 adalah yang keempat. So ni kalau tak kira pun tak apalah. XY 26 refer balik pada jadual sebelum kita buat hukum ini ni. Y tu ialah 6.5. Okay, Y yang tersalah catat ialah Y pada titik yang keempat. So Y ialah 6.25. So 6.25 adalah yang tersalah catat. So saya tak kira lah. Yang ni saya tak kira lah sebab kita boleh refer pada jadual. Y yang tersalah catat. Y tersalah catat 6.5 daripada jadual bukan linear tu 6.5. Okey, kalau baca pada graf kena buat pengiraan. Okey, nyatakan nilai sebenar dia. Okey. So supposedly yang tertinggal kat sini ni tersalah catat. Okey, X adalah pemboleh ubah yang kita tak ubah X tu ialah masih 16 ataupun 4. X 4, X kuasa 2 16. So 16 tu kita tak ubah. Pemboleh ubah tidak bersandar. Belajar masa tingkatan 3 tidak bersandar. Dengan bersandar. Bersandar ni adalah biasanya paksi Y ni. Dia memerlukan nilai X untuk jadi Y. So ni adalah pemboleh X tu ialah pemboleh ubah tidak bersandar. Dia tetap. Okay. So kat sini 16 tu masih sama. So awak tengok dekat paksi tu 16 tu masih sama. Yang titik keempat tu 16 kan. X kuasa 2 dia tu 16. Okay, ni 16 Okay, awak plot dekat yang kena dengan garis awak. Ini 16, koordinat 16 untuk paksi X besar awak. So yang mana kena garis tu awak tanda. Okay, ni 16. 16 tu tak ubah. Yang ubah Y yang tersalah catat. So ni, dekat garis awak mana kena 16 tu, letaklah. Ini yang sepatutnya Y yang sebenar. Okay, tahu faham semula Okay, 16 tu ialah pemboleh ubah tidak bersandar. Maksudnya dia tak berubah lah 16 tu. Yang berubah tu ialah paksi Y kita ni pemboleh ubah bersandar. Dia akan efek. Kalau X efek, Y pun akan efek lah. So 16 tu tak ubah. So kita tengok 16 dekat paksi X besar kita ni, 16 dekat sini. So garisan yang awak kena ni ialah garisan awak. So awak kena 16 tu garisan dekat mana, awak plotkan kat situ lah. Itu sepatutnya nilai sebenar. Okay, lepas tu awak baca Y dia berapa. Buat garisan titik sikit. Alamak, saya punya ni sebab tumpul sangat. 16 kat sini.
Okay, so saya baca paksi Y besar saya ialah, saya buat garisan putus-putus kat sini, nak baca graf. Okay, so bila saya baca ni 20. Okay, 20, sini 21, sini 22. So inilah 21.5 lah sepatutnya. Okay, 21.5 ni apa? XY kita. Okay, so XY sama dengan, kita baca pada graf kita tau. Bukan graf, jangan guna nilai saya, tengok awak dapat berapa. XY sama dengan 21.5. Dia nak Y saja. So Y sama dengan 21.5 bahagi dengan X. So X kita ialah 16 kan. 21.5 bahagi 16. 21.5 bahagi dengan 16. So akan dapat jawapannya 1.3. 1.344. Okey, boleh tak? Ada soalan nak tanya? Tak faham ke? Nak suruh saya ulang ke? Tulislah kat ruangan komen. Oh sekejap, sorry. Saya salah kat mana? Saya salah kat sini. Ini X, bukan X kuasa 2. Satunya bukan 16 tapi 4. Hati-hatilah ya kat benda-benda teknikal macam ni. So XY ni betul lah paksi Y besar kita kan XY. So 21.5 yang kita baca daripada paksi Y besar kita. Paksi X besar kita sebenarnya adalah 16 tapi kat dalam pengiraan kita ni X sahaja bukan X kuasa 2. Jadinya 4 lah. 21.5 bahagi dengan 4. So akan dapat 5.375. 5.375. Jadi kalau dalam buku jawapan dia ialah 5.5. So siapa dapat 5.5 maksudnya tangan dia bagus lah. Okay, so basically benda tu cara nak buatnya macam ni. Okay, boleh tak? Kalau boleh raise hand. Kalau tak boleh tulis kat ruangan komen apa yang awak confused. Awak tak faham apa. Nak suruh ulang ke apa ke? Okay, yang ni saya dah jawab dah. Ada tak nak tanya apa-apa tak tahu nak? Kenapa cikgu buat macam tu? Kenapa nak XY sama dengan 21.5 ni? Lepas tu tiba-tiba bahagi 4 ni. Ada tak sesiapa nak tanya concern awak lah? Awak nak bagi tahu concern awak. Cikgu 4 tu datang dari mana? Okey, Farid Syakir tanya 4 datang dari mana? Okey saya ulang balik Okay, yang ini semua awak dah siap tau. Cuma satu soalan belum jawab iaitu menyatakan nilai sebenar bagi Y yang tersalah catat. So daripada graf ni kalau awak nampak soalan yang belum periksa, Y yang tersalah catat inilah sebabnya dia jauh sangat. Awak takkan kenakan dia sebab awak tahu awak dah ada panduan pintasan Y. Okay, so bila awak kira pun kecerunan dia pun lebih kurang sama macam kalkulator. Kalkulator dapat 2.021, awak dapat 2. So tak lari mana. So maksudnya bukan awak yang salah tapi nilai ni yang salah sebenarnya. Dia tersalah catat. Okay, nilai yang tersalah catat ni lah titik yang keempat. Y yang tersalah catat tu lah titik yang keempat. So refer pada jadual dekat soalan ni, titik yang keempat yang tersalah catat. So Y dia lah 6.5. So saya tulis kat sini Y yang tersalah catat ialah 6.5. Okay, so sekarang ni suruh cari nilai sebenar. Hitungkan nilai sebenar dia sebenarnya. So nilai yang sebenar sepatutnya yang berada di atas garisan penyuaian terbaik awak. So bila awak tengok 16 tu, titik yang keempat tu, bila awak buat hukum linear, titik yang keempat tu dia jadi X kuasa 2 kan, 16. Asal dia yang tak linear tu adalah X 4. So 16 kat sini, 16 takkan berubah lah. So awak tengok graf awak 16 ni, kat mana yang kena titik? Yang dekat garisan awak, so awak plot dekat situ. Sini, yang kena dekat garisan saya betul-betul ialah kat sini. Okey, jadi saya baca dia punya paksi Y besar saya dapat 20, 21, 21.5.
So ini dibaca sebagai XY, bukan Y. Ingat, ini hukum linear. Dia baca XY. Koordinat dia dibaca XY, bukan Y. So awak tak boleh jawab, okay, Y yang sebenar ialah 21.5, which is wrong. Sebab kita tak baca Y, kita baca XY. So saya tulis kat sini, XY yang sepatutnya ialah 21.5. Tapi awak tak nak XY, soalan nak Y sahaja. So awak kena bahagikan dengan X. So X ni ialah yang keempat, titik yang keempat. Kita tak boleh ambil 16. 16 lah X kuasa 2. So kita akan ambil 16 punca kuasa tu lah 4 ataupun titik yang keempat dalam jadual yang tak linear tu. So dapatlah bahagi dengan 4. Jangan bahagi dengan 16. Sebab 16 tu lah X kuasa 2. Paksi X kuasa 2 kat sini. So punca kan jadi 4 kat sini. So 21.5 bagi X, X tu lah 4, 21.5 bahagi 4 akan dapat Y yang tersalah catat tu sebenarnya adalah 5.375. So dekat dalam jadual ni sebenarnya bukan 6.5 tapi 5.375. Okay. Kalau dia guna 1 tempat perpuluhan dia jadi 5.4 kat sini. Boleh tak Farish? Boleh tak? Clear tak? Okay, clear. So yang lain ada soalan tak? Ada apa-apa nak tanya? So itulah bila dah siap graf awak dah buat daripada graf, daripada persamaan, bandingkan, patah balik tengok soalan awak. Ada tak lagi soalan yang awak belum jawab? Biasanya akan ada lah. Contohnya soalan yang ini nyatakan nilai yang tersalah catat. Okay, kalau latihan 3 ada tak yang baru gunakan graf? Yang ni tak ada. So ini soalan ni yang basic things. Soalan dia cukup-cukup 10. Yang ini kalau tak termasuk nombor 1 ni baru 9. So dia masuk ke satu soalan lagi dapatlah 10 kat sini. Okay, so latihan 3 ni saya tinggalkan sebagai kerja rumah awak. Kemudian akan ada assignment lah. Saya akan ambil assignment untuk awak buat dan awak kena upload dekat Google Classroom. Okay, assignment yang saya beri tu sebenarnya bukan untuk menyusahkan hidup awak lah. Sebenarnya untuk praktis lah. Untuk latihan awak. Awak dipaksa untuk belajar. Itu maksud saya, dipaksa untuk belajar. Bila kita ni manusia ni kena paksa. Allah kata tunaikan solat 5 waktu